Lebih 50 buah negeri-negeri yang merdeka telah muncul di benua Afrika dan Asia di dalam 20 tahun yang lampau. Sekarang semua negeri-negeri ini beroleh masalah yang sama. Bagaimana artinya kemerdekaan kepada mereka di dalam bidang kehidupan dan masyarakat yang lebih baik. Tetapi di Malaysia yang baru merdeka ini, banyak kejayaan telah diperolehi di segi penghidupan baru, terutama sekali pada orang-orang kampung. Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia, ibu pejabat pergerakan kehidupan baru. Yang memegang terajunya, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar, Tun Abdul Razak bin Hussein. Tun melaporkan kejayaan-kejayaan kita. Banyak kemajuan telah dibuat dalam sedikit tahun sahaja setelah merdeka. Lebih daripada 100 tahun dalam masa penjajahan. Rancangan 5 tahun pertama, tahun 1956-60, kita telah mengutamakan tentang kemajuan ekonomi dan penghidupan masyarakat kita yang tidak seimbang. Kemudian, rancangan 5 tahun yang kedua, tahun 1960, tahun 1965, adalah mengenai pelaksanaan akhir bagi mengkaji keadaan yang tidak seimbang dalam taraf hidup di antara kawasan luar bandar dan kawasan dalam bandar. Satu rancangan besar pembangunan luar bandar kebangsaan telah diadakan untuk memberi faedah-faedah zaman moden kepada produk-produk luar bandar kita yang merupakan 60% daripada seluruh penduduk negara kita, supaya mereka juga boleh mendapat nikmat-nikmat taraf kehidupan yang tinggi. Pelajaran untuk kanak-kanak, kesihatan luar bandar, perbekalan air, perbekalan elektrik di luar bandar, jalan raya yang baik, perhubungan, kemajuan pertanian dan tanah, iaitu asas ekonomi kita. Kita banyak mempunyai tanah untuk dimajukan. Memandangkan kali ini, kerajaan saya telah menubuhkan satu badan khas yang cukup berkelayakan, iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, yang diserahkan dengan tugas untuk memaju dan menolong kerja-kerja penyiasatan, menggerak serta menjalankan projek-projek bagi memaju dan menyelesaikan rancangan-rancangan kemajuan tanah. Selepas hutan dibersihkan, tanah disediakan untuk penanaman. Rumah-rumah didirikan untuk penghuni-penghuni dan sebuah lagi kampung baru muncul. Sebuah lagi rancangan Lembaga Kemajuan Tanah telah pun siap. Penanaman pun dimulakan. Getah ialah perusahaan utama di dalam kebanyakan rancangan-rancangan Lembaga Kemajuan Tanah. Baka-baka yang baik saja ditanam mengikut cara-cara sains baru. Pada tiap-tiap 10 ekar tanah kepunyaan seseorang, 8 ekar ditanam getah. Anak-anak getah ini dijaga dengan telitinya. Kelapa sawit baru-baru ini dijadikan perusahaan utama di setengah-setengah rancangan tanah ini. Hasilnya lebih baik lagi daripada kelapa biasa. Kelapa sawit lebih cepat masaknya dan harganya lebih tinggi bagi tiap-tiap seekar. Di mana-mana kelapa sawit ditanam, 10 ekar daripada 12 ekar dihaskan untuk penanaman ini.
Selepas 2 tahun ditanam, kerja mengubah pun boleh dilakukan. Inilah masanya pokok-pokok itu diubah dari tempat semayannya. Pokok ini sedang diubah ke tempatnya yang tetap, iaitu di ladang. Dalam masa 2 tahun, pokok-pokok ini akan mengeluarkan bunga dan mula berbuah. Dengan penanaman kelapa sawit ini, berarti tiadalah kita bergantung kepada getah semata-mata. Mula-mulanya, tanaman ini dilakukan dengan secara kontrak. Selepas 5 bulan, penghuni-penghuni pun tiba dan sekarang mereka pula bertanggungjawab atas penanaman ini. Rancangan kemajuan tanah ini membolehkan penghuni-penghuni mempunyai tanah mereka sendiri. 10 ekar diberikan kepada tiap-tiap kelamin untuk menanam getah atau 12 ekar untuk menanam kelapa sawit. Kelamin ini bekerja secara gotong royong apabila mereka mula-mula datang, tetapi selepas 3 tahun mereka bekerja bersendirian pula. Di dalam bilangan penghuni-penghuni ini termasuklah warga-warga negara Malaysia dari serba keturunan dan kesemuanya bekerja bersungguh-sungguh membuktikan semangatnya masing-masing. Pokok buah-buahan ditanam juga untuk menambahkan mata pencarian mereka. 2 ekar tanah dihaskan kepada tiap-tiap kelamin untuk kebun buah-buahan itu. Pokok buah-buahan tempatan ini membiak hanya dengan sedikit penjagaan saja. Pokok ini berbuah dengan cepat dan lebatnya dan disukai ramai. Sedikit saja buah-buahan itu yang dibawa pulang, tetapi yang lainnya dijual di pasar. Sewaktu menunggu hasil daripada tanaman utama mereka, harapan baik terbayang dengan sepenuhnya. Hasil perusahaan mereka itu kini sudah di dalam tangan. Menternak ayam ialah satu jalan bagi menambahkan pendapatan sesiapa yang berusaha. Telur-telur ini untuk dijual di pasar, tetapi diambil sedikit saja untuk keperluan di rumah. Tujuan mereka ialah untuk mencukupkan serba-serbinya. Penghuni-penghuni itu menikmati serbaneka makanan. Tak payahlah mereka ke kedai selalu, kecuali membeli garam, rempah untuk isteri dan gula-gula untuk kanak-kanak. Seperti orang lain, ia juga bercucuk tanam sayur-sayurannya sendiri. Sedikit saja dimakan dan yang lain dijual. Binatang-binatang ternakan juga memberikan pendapatan yang lebih dan jika binatang-binatang ini dijaga dengan baik, mereka lekas besar. Harganya berpatutan jika dijual di pasar. Mereka ini menangkap ikan dengan mudah saja. Ikan hidup untuk dimakan dan dijual. Penghuni-penghuni di sini menternak ikannya masing-masing. Kehidupan yang bahagia ini telah berkembangan di dalam rancangan-rancangan tanah. Tanahnya subur dan penghuni-penghuni dikurniakan dengan banyak tumbuh-tumbuhan. Boleh dikatakan kesemua penanaman mereka dipasarkan. Seperti di tempat-tempat lain, pasar di sini pun sibuk juga. Di sini penduduk-penduduk dapat tawar-menawar barang-barang yang mereka kendaki. Mereka yang mempunyai tanah di dalam rancangan kemajuan tanah ini tekun bekerja. Cik Ali juga mempunyai tanahnya sendiri yang membayangkan harapan cemerlang di masa depan.
Seperti seorang penghuni yang mula-mula datang, Cik Ali bekerja dengan tekun dan sabar selama lebih kurang 5 tahun. Kemajuannya dapat diukur pada tiap-tiap pokok sehingga pokok-pokok itu besar dan sampailah masanya pokok itu ditoreh. Mengikut anggarannya, tak lama lagi ia akan mendapat hasil dari pokok-pokok itu. Sebelum pokok-pokok itu ditoreh, seorang pakar daripada perkhidmatan lanjutan penasihat penyiasatan getah datang menasihati penghuni-penghuni itu. Dengan syarat pendahuluan, pokok-pokok itu pun ditoreh. Cara-cara menoreh sangat mustahak. Kulitnya saja ditoreh dan jangan sampai ke kayu. Mula-mula, pisau penoreh mestilah dipegang dengan betul. Pakar ini menunjukkan cara menoreh yang baik. Tangan mesti tetap. Inilah rahsia menoreh dengan baiknya. Kemudian, penghuni-penghuni itu pula disuruh mencuba. Tuan Haji Muhammad sudah mahir menoreh. Ia mula peroleh kehidupan yang lebih baik di dalam rancangan kemajuan tanah ini yang sudah 6 tahun lamanya. Sekarang ia boleh berasa bangga ia menoreh pokok-pokoknya sendiri. Isterinya yang sentiasa menolong itu juga berasa bangga dengan kehidupan barunya itu. Peringkat pengeluaran telah dijalankan dengan giatnya. Susu yang setitik itulah yang menandakan kemajuan yang akan datang. Susu inilah yang menjadi urat nadi ekonomi negara kita yang makmur ini. Pelajaran cara baru diajar kepada kanak-kanak di situ. Anak Tuan Haji Muhammad juga belajar dengan guru yang berkelayakan. Sungguh pun kanak-kanak ini duduk jauh dari bandar-bandar besar, mereka juga mendapat pelajaran yang sama dengan kanak-kanak di bandar-bandar. Apabila mereka besar nanti, mereka juga akan menjadi warga negara yang berjasa pada negara mereka, iaitu Malaysia. Ini sudah jadi kebiasaan sehari-hari, menoreh di waktu pagi, mengambil susu itu sebelum tengah hari dan membawanya ke kilang membuat getah. Kesemua susu dibawa ke kilang pusat untuk ditakung dan dikilangkan. Membuat getah-getah keping secara berkumpul menguntungkan masa dan wang, tetapi yang termustahak sekali ialah mutu getah yang terjamin. Di sini, susu itu ditimbang dan dicatatkan. Tuan Haji Muhammad dan isterinya membawa susu ke sini.
Kira-kira 60 kati pendapatan hari ini. Sungguh baik. Biasanya cuma 45 kati saja. Haji Muhammad tahu sekarang yang ia telah beroleh pendapatan yang tetap. Kilang ini diusahakan oleh penghuni-penghuni itu sendiri. Mereka telah pun dilatih terlebih dulu. Perbelanjaannya kurang dan hasilnya pula memuaskan. 98% getah nombor 1. Di dalam perusahaan getah, penghuni-penghuni ini sedar betapa mustahaknya peranan mereka di dalam iktisad negara. Masa yang dinanti-nantikan telah tiba. Anak-anak mereka telah sesuai dengan kehidupan mereka yang baru itu. Sekarang bolehlah mereka menikmati hasil penat lelah mereka sendiri. Di Kampung Bahagia, rancangan kelapa sawit yang pertama telah sampai musimnya untuk dipetik. Penghuni-penghuni itu tinggal di situ belum pun 4 tahun lamanya. Kelapa sawit sangat sesuai di negeri kita. Benih-benih baru merendangkan pokok-pokok itu dan buah-buahnya senang dipetik. Pekebun-pekebun kecil kita sekarang memainkan peranan penting di dalam perusahaan kelapa sawit. Kini hasil keluaran Malaysia yang mustahak. Getah-getah asap itu dipilih dan dilaraskan mutunya supaya mendapat harga yang tinggi sekali. Makin banyak getah untuk dijual. Kelapa sawit di sini dipungut oleh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan dan dijual ke kilang-kilang di kawasan itu. Getah itu dijual terus kepada pemborong-pemborong dengan tak payah melalui perai-perai. Tak berapa lama lagi, skala pasaran akan dijalankan secara syarikat kerjasama supaya penghuni-penghuni itu beroleh wang yang berpatutan daripada pengeluaran mereka sendiri. Segala hal pasaran dan wang jual beli diuruskan oleh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Pada penghujung bulan, penghuni-penghuni itu menerima wang masing-masing mengikut pengeluaran masing-masing. Tiap-tiap seorang mendapat di antara RM300 dan RM400 sebulan mengikut harga pasaran. Ini adalah beberapa kali ganda lagi daripada pendapatan mereka dulu. Penghuni-penghuni itu telah mencapai kedudukan dan kehidupan yang lebih tinggi mengikut usaha mereka sendiri. Mereka sudah mula membayar wang pinjaman mereka dulu. Selain dari itu, mereka mempunyai banyak wang lagi untuk lain-lain keperluan. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan juga mengadakan klinik-klinik moden di tiap-tiap rancangan tanah baru. Doktor-doktor yang bertauliah sentiasa datang melawat dan merawat orang-orang di sini. Seperti lain-lain penduduk di situ, isteri Haji Muhammad mendapat rawatan percuma. Kesihatan ialah satu kebajikan di segi kehidupan baru. Semua penghuni menikmatinya di dalam rancangan kemajuan luar bandar. Wakil pejabat pos berkereta pun digemari ramai sebab ia membawa surat-surat dan menerima wang-wang simpanan untuk penghuni-penghuni itu. Siapa tahu hari kehadapan? Baiklah kita berjimat cermat dulu.
Haji Muhammad bercadang hendak melawat ibu bapanya yang telah lama ditinggalkannya. Lawatan ini telah lama diharap-harapkan dan dibawanya isteri dan anaknya bersama-sama. Mereka bernasib baik kerana ada perkhidmatan bas melalui di depan rumah mereka. Di kampungnya dulu, si Hamid masih lagi dengan keadaan kais pagi makan pagi, kais petang makan petangnya juga. Hamid bergembira bila bertemu dengan kawannya semula. Oleh sebab kedua-dua orang sahabat ini suka bertukar-tukar fikiran, Haji Muhammad menyuruh isteri dan anaknya pergi dahulu. 6 tahun adalah masa yang lama, tetapi Hamid kelihatan tidak berubah. Sebaliknya, ia nampak Haji Muhammad telah bertambah-tambah baik keadaannya. Kedua-duanya tidak dapat melupakan kisah-kisah lama. Dengan terang mereka terbayang kesemuanya itu. Mereka terpaksa bekerja kuat, tetapi hasilnya sungguh menyedihkan. Mereka cuba mencari nafkah dengan kebun getah yang kecil-kecil itu. Tetapi bagaimana pula harapan mereka terhadap pokok-pokok yang sangat tua itu? Di bawah pohon asam yang besar ini, kedua-dua orang sahabat ini membincangkan hal-hal yang akan datang. Tetapi di dalam keadaan begini, apa yang nak diharapkan? Hendak bekerja di bandar, tetapi apa yang boleh mereka buat? Kalau kena loteri, jauh sekali. Tidak ada jalan lain, bukan? Terpaksalah mereka bergantung pada pokok-pokok yang tua-tua itu. Dari sehari ke sehari, keadaan mereka tidak berubah. Tidak ada sedikit pun punca yang boleh memberi harapan. Pada satu hari, Haji Muhammad mengemukakan satu cadangan. Ia memberitahu Hamid kerajaan ada satu rancangan untuk menolong peladang-peladang seperti mereka, iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Mereka boleh dapat peluang di sini. Hamid enggan menerima tawaran itu dan dia kehilangan peluang yang keemasan itu. Dalam 6 tahun, Haji Muhammad telah mengubah keseluruhan cara hidupnya. Sekarang cita-citanya berjaya. Hamid ada 3 orang anak. Walaupun begitu, ia bersyukur dengan keadaan kehidupannya itu. Haji Muhammad meminta diri untuk pergi menemui ibu bapanya. Hamid termenung memikirkan kesalahannya itu dan ia tidak akan mengulanginya lagi. Haji Muhammad disambut oleh ayahnya dengan amat gembiranya. Istrinya pula menghadiahkan kain kepada mertuanya. Ibu dan ayahnya merasa bangga di atas kehidupan masyarakat baru yang telah berjaya itu.
Mereka juga bersetuju dengan tugas-tugas kerajaan menolong penduduk-penduduk luar bandar. Ibu Pejabat Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan letaknya di Kuala Lumpur, Ibu Negara Malaysia. Selain daripada Ibu Pejabat ini, ada lagi 6 cawangan pejabat yang mengandungi 700 orang pekerja-pekerja. Ketua pengelola dan pengerusi lembaga itu ialah Datuk Taib bin Haji Andak. Ini ialah kisah kejayaan kemajuan lembaga itu dihuraikan oleh Datuk Taib sendiri. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan telah berjalan lebih kurang 9 tahun. Bertugas dalam rancangan pembangunan luar bandar untuk menolong orang-orang yang miskin dan yang tiada mempunyai tanah dengan cara membuka tanah-tanah baru. Dalam masa yang pendek lagi bergelora ini, lembaga kita telah membuka 61 rancangan dan akan menukarkan kehidupan banyak keluarga-keluarga di negara kita ini. Dalam masa rancangan 5 tahun pertama hingga tahun 1959, rancangan lembaga kita telah membuka 61 rancangan, iaitu Air Lanas, Temando, Solok Menggong, Macap, Calok, Batu Lapan, Sungai Tiang, Bukit Temaga, Buah Napai, Endau, Lorah Bilut, Kongkong, Sungai Tiram, Kulai dan Tarik Haji Idris. Dalam tahun 1960, 10 rancangan baru telah dilancarkan, iaitu 3 daripadanya di Johor, ialah Air Hitam, Bukit Serampang dan Tenang. 1 di Melaka, iaitu Hutan Perca, 2 di Negeri Sembilan, iaitu Sendayan dan Labu Jaya, 1 di Selangor, iaitu Gedangsa, dan 1 di Perak, iaitu Ijuk, 2 di Pahang, iaitu Kampung Awah dan Kampung New Zealand. Rancangan 5 tahun kedua telah berjalan semenjak tahun 1961 dan 10 rancangan telah dimulai dalam tahun ini. 4 di Johor, iaitu Tek Wahing, Lenga, Kemelah dan Nidoy. 2 di Negeri Sembilan, iaitu Bukit Rokan dan Sungai Lui. 1 di Selangor, iaitu Sungai Buaya. 2 di Perak, iaitu Sungai Kelah dan Bersia. 1 di Pahang, iaitu Sungai Tekam. 14 pula rancangan-rancangan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan telah dilancarkan pada tahun 1962. 4 di Johor, iaitu Pasak, Pasir Raja, Bukit Batu dan Cemplak. 1 di Negeri Sembilan, iaitu Pasir Besar. 1 di Selangor, iaitu Sungai Dusun. 1 di Perak, iaitu Lasah. 2 di Pahang, iaitu Lorah Kelau dan Ulu Jempol. 4 di Terengganu, iaitu Seberang Tayo, Jerangau, Belara dan Tenang Besut, dan 1 di Kedah, iaitu Teluk Kanan. 10 dalam tahun 1963, iaitu 3 di Johor, iaitu Bukit Besar, Ulu Tebrau, Bukit Serampang Utara. 2 di Negeri Sembilan, iaitu Bukit Jalor dan Sungai Kelamah. 1 di Perak, iaitu Sungai Berang. Dan 3 di Pahang, iaitu Kampung Sertik, Sungai Nerik dan Bukit Tajau. 1 di Terengganu, iaitu Bukit Bading. 1 di Kedah, iaitu Lubuk Merbau. Pada awal tahun 1965, 1 rancangan baru telah dilancarkan di Johor, iaitu Sungai Sayong. Jumlah semuanya sampai sekarang ialah 61 rancangan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Apabila semua 61 rancangan ini sudah dilaksanakan, gerakan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ini akan meliputi kawasan sejumlah 262,000 ekar tanah yang akan menguntukkan 126,000 penduduk terdiri dari 21,000 keluarga. Mengenai masa depan pula, lembaga kita sedang merancangkan projeknya yang besar sekali, iaitu rancangan 3 segi jengka yang akan meliputi kawasan seluas 300,000 ekar. Rancangan ini sahaja akan mengubah nasib 100,000 penduduk-penduduk di masa di hadapan. Kehidupan lama menjadi ingatan saja. Sekarang Haji Muhammad sudah berbahagia serta mempunyai rumah dan tanahnya sendiri.
Isterinya memperingatkan supaya ia bersedia untuk peristiwa yang besar itu. Kepada mereka sekalian, hari ini ialah teristimewa sekali sebab Tun Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar akan menemui semua penduduk-penduduk di dalam rancangan kemajuan tanah ini. Saya berdoa kehadrat Tuhan, mudah-mudahan dengan usaha dan tenaga yang tuan-tuan dan puan-puan tunjukkan itu, rancangan tanah ini akan terus berjaya daripada satu masa ke satu masa, dan tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat sepenuh-penuh faedah daripada usaha dan tenaga yang tuan-tuan dan puan-puan telah tunjukkan dan akan tunjukkan itu. Sekianlah saja, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا لله مالك الأرض والسماوات العلى صلاة وسلاما على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang menjadi makhluk kesemua. Kami bertadah tangan mengucap syukur dan pohon pertunjuk semoga kami menjadi hamba-hambamu yang bertakwa. Kami pohon Engkau teguhkan perasaan ikhlas di hati kami bagi menjalankan perintah Engkau untuk kepentingan agama dan negara. Ya Allah, kepada Engkau sahajalah kami memohon hidayat. Jadikanlah semua rancangan kemajuan yang dianjurkan oleh ketua-ketua kami itu bertambah-tambah berkat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, taufikkanlah kami kekuatan tenaga berusaha, kekalkanlah kemakmuran dan kemajuan negara. Ya Allah, tetapkanlah kehidupan kami dalam aman bahagia. Peliharalah kami daripada segala malapetaka sepanjang-panjang masa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tiap-tiap warga negara Malaysia yang jujur menyanjung tinggi terhadap penganjuran yang penting yang diusahakan oleh kerajaan kita yang bercorak demokrasi itu. Kerajaan memberi galakan kepada mereka dalam segala lapangan untuk membina kehidupan yang berbahagia itu. Terbukanya peluang keemasan ini, orang-orang kita bertambah-tambah maju ke hadapan untuk kejayaan yang cemerlang.